Salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Satu kejutan daripada Isham Jalil. Sebelum ini kita mengetahui bahawa Isham Jalil ini yang lantang suaranya bercakap terhadap presidennya sendiri, bekas presidennya yaitu Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi, dan pada akhirnya beliau ditendang. Terkini, Isham dalam satu kenyataan daripada Malaysia kini, Isham buat laporan polis terhadap bekas pembantu Anwar. Berita sepenuhnya, bekas Ketua Penerangan UMNO Isham Jalil membuat laporan polis terhadap Farhash Wafa Salvador berhubung dakwaan pelaburan hampir RM40 juta di sebuah syarikat yang disenarai pendek untuk kontrak kerajaan. Isham berkata, bekas setiausaha politik kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim itu harus menjelaskan bagaimana dia memperolehi wang sebanyak itu untuk menjadi pemegang saham besar Hi-Tech Padu Berhad. Pertama, jika dia labur dalam Hi-Tech Padu, ia adalah satu pertaruhan besar pelaburan. Jadi, adakah pertaruhan ini berdasarkan maklumat dalaman yang dia ada? Soal Isham pada sidang media selepas membuat laporan itu di Balai Polis Damwangi. Akhbar The Straits Times minggu lalu melaporkan bahawa Farhash muncul sebagai antara pemegang saham besar syarikat penyedia perkhidmatan teknologi Hi-Tech Padu yang disenarai pendek untuk kontrak sistem immigration bernilai berbilion ringgit. Laporan itu juga menyatakan bahawa Farhash dan rakan kongsinya telah memperoleh 4.97% kepentingan dalam data edge pesaing Hi-Tech Padu. Farhash kemudiannya menolak kebimbangan mengenai kapitalisme kroni. Berikutan pendedahan itu. Mengulas lanjut, Isham berkata dia akan membuat satu lagi laporan kepada SPRM kerana perkara itu mungkin melibatkan unsur salah guna kuasa. Di samping itu, dia juga telah menulis surat kepada Suruhanjaya Security untuk menyiasat mengenai kemungkinan elemen perdagangan dalaman. Laporan terhadap perkara itu perlu kerana ia melibatkan RM1 bilion pembiayaan awam, tegas Isham. Beberapa hari lalu, Isham memuat naik video di saluran TikTok bertajuk Kroni Anwar beli saham syarikat disenarai pendek kontrak immigration RM1 bilion soalnya. Dalam pada itu, tuan-tuan dan puan, satu lagi perkongsian daripada Syabuddin Husin ataupun Syabuddin.com juga berkaitan dengan isu sebentar tadi. Sebagai orang yang rapat dengan Perdana Menteri, memang patut Farhash jadi kaya. Heboh diperkatakan ramai sejak 3-4 hari kebelakangan ini tentang kejayaan Farhash Wafa Salvador muncul sebagai pemegang saham utama sebuah syarikat senaraian awam Hi-Tech Padu Berhad. Farhash adalah setiausaha politik Anwar Ibrahim ketika Presiden PKR itu belum Perdana Menteri. Sebelum ini, sebaik Anwar bergelar Perdana Menteri, Farhash juga dilantik sebagai pengerusi dan pengarah beberapa syarikat senaraian awam, antaranya 7-Eleven Malaysia Holdings Berhad dan Apex Equity Holdings Berhad. Dalam kenyataannya, Farhash mempertahankan pemilikannya dalam syarikat tersebut kerana beliau kini tidak lagi terlibat dalam politik maupun pentadbiran kerajaan. Apalagi Anwar ketika memegang jawatan timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan ketika era BN dahulu memang terbukti bersikap pemurah dalam menukar kehidupan penyokong atau mereka yang dekat dengannya menjadi kaya raya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Isu hangat hari ini yang saya nak kongsikan kepada anda sudah pasti tular di media sosial, di mana-mana platform media sosial, YouTube, Facebook, Google Chrome, WhatsApp, dan di mana juga
menyebut berkaitan dengan isu stalking kekemat, yaitu yang tertera kalimah Allah. Dan ini satu perkara yang amat sensitif dan perkara ini tidak boleh menjadi ikutan. Saudara-saudara, kita hidup di Malaysia ini berbilang agama, berbilang kaum, berbilang bangsa. Nah, kita perlu menghormati satu dengan yang lain. Nah, saudara-saudara, terdapat satu maklumat hari ini yang bagi saya pasti memberikan kejutan besar kepada politik Malaysia dan juga istana negara. Baginda yang di Pertuan Agong ke-17, Sultan Ibrahim, sudah bertitah berkaitan dengan perkara ini. Bahkan yang di Pertuan Agong ke-17, Sultan Ibrahim, sudah disahkan murka berkaitan dengan isu ini. Nah, terdapat satu lagi kejutan, terdapat satu dapatan ataupun maklumat yang saya lihat daripada harapandaily.com bertarik 19 Mac. Penghinaan kepada raja-raja dibuat secara terancang. Isu penjualan stalking tertera kalimah Allah dilihat cuba diambil kesempatan oleh pihak tertentu dengan melakukan penghinaan secara terancang kepada raja-raja. Tersebar banyak hantaran di Facebook daripada pengguna berbeza yang menggunakan ungkapan sama susulan kes yang disiasat polis, membabitkan penjualan stalking itu di kedai serbaneka kekemat di Sunway Selangor. Bila jadi isu kekemat ni, baru aku sedar kat Malaysia ni hina raja sultan lebih sensitif di mata pemimpin berbanding hina Allah dan Islam ya, kata kenyataan itu. Seperti yang saya akan kongsikan di dalam video ini juga. Ungkapan tersebut dikenal pasti muncul dalam sejumlah akaun pengguna Facebook dengan sedikit perubahan pada beberapa perkataan tertentu. Perubahan itu seperti kita bagi menggantikan aku dan hina kepada sentuh isu. Kenyataan yang dibuat oleh pihak tidak bertanggung jawab itu dilihat cuba memainkan sentimen isu 3R, yaitu agama, kaum, diraja di media sosial. Dan ada satu perkara yang saya nak kongsikan di dalam artikel perkongsian daripada harapandaily.com ini. Saya makan Harapan Daily mendapati rata-rata individu yang memuat naik hantaran tersebut merupakan penyokong Perikatan Nasional. Malah, ada individu yang memegang jawatan dalam Pemuda PAS dan pengarah Penaziran Sekolah Rendah Integrasi Teras Islam SRITI Malaysia, kendalian sayap pemuda parti pembangkang itu. Namun terdapat individu yang dilihat memadam hantaran, yang dilihat menghasut dan menyemai kebencian kepada kerajaan Madani itu. Nah, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, adakah dengan ini seperti laporan ataupun kenyataan daripada Harapan Daily yang menyatakan rata-rata individu yang memuat naik hantaran tersebut merupakan penyokong PN, dan juga ada individu yang memegang jawatan dalam Pemuda PAS. Adakah di sini PAS dan PN sengaja untuk memainkan sentimen isu 3R, yaitu agama, kaum, diraja di media sosial? Tuan-tuan dan puan, sudah pasti perkara ini amat sensitif. Di dalam laporan ataupun artikel daripada Harapan Daily juga menyebut siasatan PDRM berhubung kebiadaban penjualan stalking berkalimah Allah itu bertumpu kepada vendor atau pengedar produk berkenaan ke pasaran. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah memberitahu Dewan Rakyat bahawa satu kertas siasatan telah dibuka di bawah Seksyen 298A Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Nah, saudara-saudara, adakah di sini penyokong PN dan juga PAS yang membuat kenyataan ini sebenarnya sengaja untuk memainkan sentimen isu 3R, dan adakah mereka ini sehingga boleh disiasat berkaitan dengan isu ini? Apapun, kita berdoa yang baik-baik supaya perkara ini dapat diselesaikan dengan baik. Apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.